Okey. Baik. Salam sejahtera yang dihormati Dr. Lau Hui Ho selaku pensyarah khusus GWCP 1042 serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 7 di kelas PPRBAM 14. Kami ini membentangkan tugasan 2 bagi khusus ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya iaitu William Lin Junham, Abigail Dan Serawan dan Nurdini Nazira. Baik, bagi tugasan kali ini, kami dikehendaki menganalisis keutamaan wacana, kejelasan dan sumber rujukan yang terdapat dalam artikel yang diberikan dalam lampiran. Analisis ini turut disertakan dengan contoh-contoh serta rujukan yang relevan bagi menyokong penjelasan kami. Sepanjang pembentaran ini, kami akan menggunakan bahan visual dan teknologi pembentangan bagi memudahkan pemahaman serta mengelakkan kreativiti kumpulan kami. Tanpa menenangkan masa, marilah kita mulakan pembentangan dengan bahagian pertama, iaitu analisis keutamaan wacana. Sebelum itu, saya akan menjemput saudari Abigail untuk membentangkan bahagian pengenalan kami. Dipersilakan. Baiklah, saya akan teruskan dengan pengenalan kepada artikel yang kami kaji. Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Penulis turut meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan tersebut. Kajian ini sangat relevan sebab penggunaan AI dalam pendidikan semakin meluas dan guru memainkan peranan penting dalam memastikan teknologi ini digunakan dengan berkesan. Artikel ini dimulakan dengan konteks dasar pendidikan negara, khususnya PPPM 2013 sehingga 2025 yang menekankan penggunaan teknologi dalam PDP. Kemudian, mereka menghubungkan keperluan ini dengan realiti di lapangan, bagaimana guru bahasa Melayu menyesuaikan diri dengan inovasi AI. Secara keseluruhannya, pengenalan artikel ini sudah memberi gambaran jelas kepada pembaca tentang tujuan, kepentingan, dan arah kajian. Seterusnya, saya akan memberikan peluang kepada William untuk memulakan pembentangan kami pada hari ini. Baik, terima kasih Abigail. Baik, saya akan membentangkan bahagian analisis keutamaan wacana. Baik, pertama ialah struktur formal keutamaan wacana. Kami akan meneliti struktur formal artikel yang diberikan. Artikel ini disusun secara sistematik dengan bahagian standard seperti judul, abstrak dan kata kunci, pengenalan, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian dan sebagainya. Susunan yang lengkap ini menunjukkan bahawa penulis mengikut format penulisan akademik yang standard. Hal ini penting kerana ia bantu pembaca memahami aliran naratif kajian secara teratur. Seperti yang kita sudah jelaskan, ada judul, abstrak, kata kunci dan sebagainya. Baik, ini merupakan sitasi yang saya kutip daripada artikel yang lain untuk memperkukuhkan apa yang saya buat dalam slide pembentangan ini. Baik, menurut Siva Chandra Lingga 2001, penulisan akademik yang berkualiti hendaklah menyusun fakta secara teratur serta menghubungkan prinsip umum dengan situasi yang lebih khusus di samping menggunakan bahasa yang teliti, tepat dan berasaskan kebenaran. Kedua, menurut Zulima Muki, penulisan akademik dapat dipahami sebagai gaya penulisan yang disusun secara teratur dan formal
berasaskan pendekatan ilmiah bagi menyampaikan hasil kajian atau gagasan tersebut. Baik, kedua-dua tokoh ini menjelaskan bahawa penulisan akademik seperti yang saya sudah cakap, penulisan akademik yang berkualiti mesti ada pengenalan isi kah, kajian kah, metodologi kah, dan kesimpulan serta perbincangan dan lain-lain. Baik, sekarang kita balik kepada keutuhan semantik dalam analisis keutuhan wacana. Baik, untuk keutuhan semantik, artikel ini dia mengekalkan keutuhan semantik melalui makna yang konsisten dengan tajuk kajian. Istilah seperti kesediaan, faktor, kemahiran digunakan secara seragam. Baik, penulis dia menggunakan istilah yang berikut untuk supaya dia lebih fokus makna dia dan kekal pada topik AI dalam PDP. Sebab keutuhan semantik dia lebih menjelaskan kepada makna dia dan dia secara konsisten untuk menjelaskan apakah itu masuk AI, kesediaan guru dan penggunaan AI pada masa depan. Baik, ketiga ialah keutuhan fonologi. Apakah itu fonologi? Keutuhan fonologi dia bermaksud ada hentian bunyi ke, ada hentian intonasi dan sebagainya. Baik, penulisan akademik yang berkualiti kena ada keutuhan fonologi supaya dia lebih seragam dan sebagainya. Baik, walaupun artikel ini dia berbentuk penulisan, unsur fonologi tetap jelas melalui penggunaan ejaan dan imbuhan. Contohnya, perkataan seperti pengimplementasian, keberkesanaan, dan pelaksanaan. Dia ada intonasi dan hentian bunyi yang menunjukkan penggunaan bahasa standard akademik. Baik. Yang keempat ialah keutuhan leksikal. Apakah itu keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal itu bermaksud dia ada penggunaan istilah dan kosakata yang luas dan sesuai untuk sebab artikel ni dia menjelaskan tentang kesediaan guru dalam AI kan. Jadi dia kena ada kosakata ilmiah seperti inferensi, korelasi dan lain-lain kosakata yang berkaitan lah. Baik. Istilah utama diulang untuk kohesi. Contohnya ada guru bahasa Melayu, PDP, dan ini dia dapat menunjukkan keseragaman dan kejelasan istilah. Dan dia ada kesinambungan makna dalam teks. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Apakah itu keutuhan gramatikal? Dia adalah penggunaan tata bahasa yang tepat, ayat gramatis, dan dia berpola baku. Dia kena ada subjek dan predikat. Baik. Sebagai contoh, ayat seperti kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti kesediaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan AI dalam PDP. Ayat tersebut dikutip daripada artikel PB. Ayat ini menunjukkan susunan subjek, predikat dan frasa keterangan yang betul. Selain itu, penggunaan imbuhan seperti mengimplementasikan, memperkukuh dan meningkatkan menempati tata bahasa dan dia menjamin kejelasan serta profesionalisme penulisan. Baik, seterusnya adalah aliran topik yang jelas. Baik, keutuhan wacana dalam artikel ini dia juga adanya aliran topik yang jelas. Baik, seperti yang kita nampak, artikel ini dimulakan dengan menghuraikan
trend pendidikan semasa yang memerlukan penggunaan AI untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Baik. Dalam pelan ini ditekankan tentang kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai salah satu anjakan utama untuk memperkukuh kualiti pembelajaran di sekolah. Dan teks ini dia menghubungkan objektif dengan Undang-Undang Pendidikan Negara, terutamanya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi dia ada kesinambungan idea dan aliran topik yang jelas. Baik, seterusnya ialah rujuk hubungan topik antara bahagian. Baik, artikel ini membina hujah daripada keperluan umum. Contohnya, dia ada transformasi pendidikan dan peranan guru sebagai pemudah cara kepada isu khusus guru bahasa Melayu. Daripada situ, penulis menghubungkan tentang kepentingan penggunaan AI sebagai salah satu penyelesaian moden bagi meningkatkan keberkesanan PDP. Akhirnya, objektif kajian yang dinyatakan secara langsung yang menjawab perbezaan dalam penyataan masalah. Yang terakhir adalah kohesi dan koheren. Baik, apakah itu kohesi? Kohesi itu ialah dicapai melalui penanda wacana seperti oleh itu, sehubungan dengan itu, walau bagaimanapun. Seperti yang kita jelas dan faham, penulisan akademik yang berilmiah dan yang berkualiti kena ada penanda wacana. Kalau artikel sesuatu artikel itu tiadanya penanda wacana, maka tidak berkualiti lah. Selain itu ialah masuk koheren ialah idea dia disusun secara berterusan dan saling menyokong antara pendengar. Contohnya, bahagian perbincangan mengaitkan tabatan minimum 4.47 dengan teori kesediaan guru. Yang ini ada kesinambungan idea. Kalau penulis akademik yang berkualiti dan baik, serta kena ada kesinambungan idea. Yang ini merupakan sitasi yang saya kutip untuk menyokong koheren dan kohesi ini. Baik, menurut Nurmasita Mak Hasan dan Jamaya Zakaria, penanda wacana berfungsi untuk menghubungkan idea dan hujah agar penyampaian makna menjadi lebih tersusun serta berterusan. Baik, ini saja untuk analisis kota wacana. Baik, sekarang saya menjemput saudari Nazira untuk membentangkan bahagian kejelasan. Dipersilakan. Terima kasih William. Sekarang saya akan teruskan dengan bahagian kejelasan dalam artikel ini. Artikel ini mempunyai 3 objektif khusus yang sangat jelas, iaitu yang pertama, mengkaji tahap kesediaan guru. Yang kedua, menentukan faktor yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga, meneliti hubungan antara faktor dan kesediaan guru bahasa Melayu terhadap AI. Objektif yang ringkas ini membantu pembaca faham dan cepat hala tuju kajian. Yang pertama ialah metodologi terperinci. Penulis menggunakan kaedah kuantitatif melalui soal selidik kepada 107 orang guru bahasa Melayu dari 20 buah sekolah transformasi di daerah Gombak. Adaptasi daripada kajian Nur Madiah dan Rafizah tahun 2023 dengan 5 skala Likert. Jelas, instrumen disahkan oleh Ketua Jabatan Pengajian Melayu dan analisis data dibuat menggunakan SPSS versi 25.0. Menurut Likert, pada tahun 1932, skala Likert merupakan kaedah paling mudah untuk menilai persepsi atau
tingkah laku individu. Jadi, kaedah ini memang sesuai dengan objektif kajian. Yang kedua ialah hasil kajian yang teratur. Dapatan disampaikan dengan jelas dalam bentuk jadual dan skor min. Sebagai contoh, tahap kesediaan guru mendapat min 4.47, manakala faktor yang mempengaruhi kesediaan mendapat min 4.53. Kedua-duanya menunjukkan tahap yang sangat baik. Interpretasi ini dibuat berdasarkan skala Muhammad Majid pada tahun 2005. Yang ketiga, bahasa dan gaya penulisan. Bahasa yang digunakan sangat formal, padat dan jelas. Istilah seperti implementasi, inferensi dan korelasi digunakan tepat pada tempatnya. Gaya ayat juga seimbang antara ayat aktif dan ayat pasif. Jadi mudah dibaca dan difahami. Yang keempat ialah kejelasan rumusan. Akhir sekali, kesimpulan artikel menegaskan bahawa AI tidak menggantikan guru, tetapi memperkukuh peranan guru dalam PDP. Rumusan ini menunjukkan kejelasan pemikiran dan sikap reflektif penulis terhadap isu yang dibincangkan. Keutuhan wacana sudah, kejelasan juga sudah. Sekarang, terdapat satu lagi aspek penting yang perlu kami bentangkan, iaitu sumber rujukan. Saya akan serahkan kepada Abigail untuk menerangkan tentang sumber rujukan pula. Terima kasih Nazira. Akhirnya kita sampai ke aspek yang terakhir, yaitu sumber rujukan. Antara kekuatan utama artikel ini ialah penggunaan rujukan yang menyeluruh, terkini dan relevan. Baiklah, kita akan melihat fakta yang pertama, yaitu kekuatan sitasi dalam teks. Penulis menggunakan sitasi secara meluas dalam pengenalan, latar belakang dan perbincangan. Kita dapat lihat dari contoh iaitu Russell et al. 2009 untuk mendefinisikan AI dan Lin 2022 untuk menjelaskan kelebihan AI dalam pembelajaran pribadi. Hal ini menunjukkan bahawa penulis bukan sekadar memberi pendapat sendiri tetapi menyokong benda tersebut dengan hujah yang dapat sendiri, tetapi penulis juga menyokongnya dengan bukti ilmiah. Selain itu, ada juga iaitu menurut Lim 2007, penyediaan rujukan menunjukkan sikap menghargai ilmu dan pengiktirafan terhadap sarjana lain, dan artikel ini memenuhi ciri-ciri tersebut. Okay. Seterusnya ialah rujukan terkini dan pelbagai. Apa yang menarik tentang artikel ini ialah artikel ini turut memetik banyak kajian terkini, iaitu pada tahun 2024. Antara kajiannya adalah Ahmed Mehdawi 2024, Chair dan Muhammad Helmi Norman 2024, dan Salbi Hana et al. 2024. Hal ini membuktikan bahawa penulis artikel ini sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Selain itu, artikel ini juga mempunyai sumber yang pelbagai. Antaranya ialah termasuk jurnal antarabangsa, jurnal tempatan, dan dokumen dasar seperti PPPM 2013 sehingga 2025. Yang ketiga pula ialah gaya penulisan rujukan. Penulis artikel ini telah menggunakan format APA edisi yang ke-7 secara konsisten, termasuk format penulis tahun dalam teks. Contohnya adalah menurut Ohman Mohamed 2001, pematuhan pada gaya APA menunjukkan ketepatan akademik dan keseragaman penulisan. Akhir sekali, rujukan juga digunakan untuk menyokong metodologi kajian.
Contohnya, Azizi et al. 2007 bagi penggunaan soal selidik dan Muhammad Majid 2005 bagi skala interpretasi min. Semua ini menunjukkan tahap ketelitian yang tinggi dalam menyusun rujukan. Baik, dengan itu, saya tamatkan bahagian saya dan saya serahkan kepada Nazirah untuk menutup pembentangan kami pada hari ini. Baiklah, untuk menutup pembentangan kami pada hari ini, izinkan saya buat sedikit rumusan keseluruhan tentang dapatan analisis yang telah kami bentangkan sebentar tadi. Kalau kita lihat semula dari awal hingga akhir, artikel ini sebenarnya mencerminkan penulisan akademik yang matang dan menyeluruh. Artikel ini bukan sekadar menghimpunkan teori, data dan rujukan, tetapi menonjolkan bagaimana ketiga-tiga aspek utama iaitu keutuhan wacana, kejelasan dan sumber rujukan saling melengkapi antara satu sama lain. Dari sudut keutuhan wacana, kita dapat lihat bagaimana struktur artikel ini dibina secara sistematik bermula daripada pengenalan isu global iaitu perkembangan teknologi dan AI dalam pendidikan sehinggalah kepada konteks tempatan guru bahasa Melayu di sekolah. Pendekatan ini bukan sahaja menunjukkan kesinambungan idea tetapi juga membuktikan bahawa penulis memahami bagaimana sesuatu fenomena global boleh diterjemahkan dalam konteks Malaysia. Kemudian, dari aspek kejelasan, kita dapat rasakan ketelitian penulis dalam menjelaskan setiap bahagian. Objektif kajian dinyatakan dengan jelas, kaedah kajian diterangkan langkah demi langkah dan hasilnya pula disampaikan dalam bentuk jadual serta analisis statistik yang mudah difahami. Pendek kata, pembaca tak perlu meneka-neka. Semua maklumat ada dan tersusun rapi. Inilah ciri utama penulisan akademik yang baik, bukan sekadar banyak isi, tapi isi yang tersusun dan difahami. Dan akhir sekali, dari segi sumber rujukan, artikel ini menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi. Penggunaan rujukan yang terkini pelbagai dan disusun dengan format APA edisi ke-7 menunjukkan disiplin akademik penulis yang mantap. Lebih menarik lagi, banyak rujukan tahun 2023 dan 2024 digunakan menandakan penulis benar-benar mengikuti perkembangan semasa dalam bidang pendidikan dan AI. Ini penting kerana dalam dunia akademik, nilai sesuatu kajian bergantung pada sejauh mana ia berpaut kepada ilmu dan data terkini. Kalau kita fikirkan semula, kesemua aspek ini, keutuhan, kejelasan dan rujukan bukan sekadar dinilai untuk artikel ini sahaja, tetapi juga boleh dijadikan panduan untuk kita semua sebagai pelajar Institut Pendidikan Guru. Apabila kita menulis tugasan, esei atau laporan penyelidikan, tiga aspek inilah yang akan menentukan sama ada penulisan kita mantap atau tidak. Sebab itu, melalui tugasan ini, kami belajar bahawa pentaksiran berterusan bukan hanya tentang markah, tetapi tentang proses membina kemahiran berfikir dan menulis secara ilmiah. Selain itu, melalui analisis artikel ini, kita juga dapat lihat bagaimana AI menjadi satu elemen penting dalam dunia pendidikan masa kini. Namun begitu, seperti yang ditekankan oleh penulis dalam kesimpulan kajiannya, AI bukanlah pengganti guru, tetapi alat untuk memperkukuh peranan guru. Hal ini sangat menarik sebab dalam zaman serba moden ni masih ada ruang besar
untuk sentuhan manusia, empati, bimbingan dan kreativiti yang tak dapat digantikan oleh mesin. Jadi, secara keseluruhannya, artikel ini bukan sekadar menilai tahap kesediaan guru menggunakan AI, tapi turut memberi refleksi tentang bagaimana teknologi boleh dimanfaatkan tanpa menjejaskan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Sebagai kumpulan yang mengkaji artikel ini, kami rasa banyak pengajaran yang boleh diambil. Antaranya, pentingnya struktur penulisan yang sistematik, kejelasan dalam penyampaian isi dan kepatuhan terhadap etika akademik. Kami juga sedar bahawa untuk menjadi penulis atau penyelidik yang baik, kami perlu bukan hanya tahu menulis tetapi juga tahu menghargai penulisan orang lain. Akhir kata, kami harap perkongsian kami pada hari ini bukan sekadar menjawab kehendak tugasan tetapi juga memberi sedikit inspirasi kepada semua tentang bagaimana sesebuah artikel akademik boleh dinilai dengan lebih bermakna. Dan sebelum kami menutup pembentangan ini, izinkan saya bacakan sedikit pantun disediakan khas untuk pensyarah kami sebagai penutup manis. Kami bentang penuh bergaya, walau dada berdebar rasa. Kalau markah boleh ditambah jua, kami janji senyum sentiasa. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga pembentangan kami memberi manfaat dan sedikit senyuman di akhir sesi ini. Terima kasih, Doktor.